Billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian, agama ni tak diberi kepada siapa saja. Dia akan diberi pada siapa yang mahu, dan tanda dia mahu, dia usahalah. Kalau dia cakap saya mahu agama, usaha tak ada. Itu mulut dia. Saya mahu agama, dia usaha tak ada. Jadi itu makna bukan mahu yang mana Allah akan bagi hidayat dia. Mahu yang Allah mahu, Allah akan bagi hidayat ni, mahu daripada kesungguhan hati dia. Dia betul-betul percaya. Dia betul-betul percaya dia perlu ada agama. Kalau nak agama hanya supaya orang semua panggil saya orang Islam, tak boleh dapat hidayat. Macam Rashidi, saya dapat hidayat sebab beragama nak tunjuk kat orang. Dia tak boleh. Agama ni hanya nak buat Allah suka, sungguh berusaha. Walau salah, Allah akan dorong dia kemudian ke jalan yang betul. Sebab Allah Maha Penyayang, Maha Pengasih. Dia tak akan biarkan hamba dia nak agama, beria-ia, berusaha, dia tak tolong. Dia tak tunjuk dia. Apa pasal pula? Dia mahu hamba dia ada agama, berjaya. Takkan pula bila hamba ni berusaha. Walau jalan yang diambil oleh hambanya tu jalan tak betul, tapi dia berusaha, Allah akan pimpin dia ke jalan yang betul. Allah akan ajar dia jalan yang benar. Kerana Allah Maha Penyayang, Pengasih. Allah SWT Maha Karim, Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita disuruh baca selalu Bismillah. Apa-apa kita buatlah, kan, paling kurang kalau tak tahu doa, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya Allah memang mahu kita kenal dia sebagai Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah bukan, walaupun Allah SWT keras atas seksanya pada mereka yang engkar macam Yazid, keras, namun dia Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kenapa keras kepada Yazid? Sebab dia tahu yang benar, masih ikut yang buruk. Macam Rashidi, tahu yang benar, masih ikut yang salah. Keras saja, keras seksanya. Tapi dia Maha Karim, dia Maha Rahim, dia Maha Pengasih dan Maha Pemurah. Jadi kalau hambanya dengan sungguh betul, nak betul agama, sungguh-sungguh, bukan ada apa-apa niat, melainkan nak buat dia suka je, pasti dia akan dapat hidayat. Tak ada sebab dia tak dapat hidayat. Berapa banyak orang putih cakap sikit je, macam Yusuf Aslam tu, namanya apa, Cat Stewart. Dia masa mandi di laut, dia hampir nak mati. Dia cakap, ya Allah, kalau kau selamatkan aku akan percaya dengan kau. Jadi Allah pimpin tu. Masa tu betul-betul lah dia cakap lah. Masa lain dia tak cakap lah. Masa dia dah hampir nak mati. Jadi orang yang bersungguh, oh Allah, kau tunjukkanlah tanda kebesaran kau. Dia minta betul-betul. Tak ada apa berlaku dia ni. Gunung tak jatuh atau, tapi aku buka Quran ni, dalam tu Allah tunjuk ayat.
Jadi Allah SWT bagi petunjuk, bagi jalan. Macam saya tak tahu jalan yang mana yang lurus. Saya ikut orang yang saya rasa betul. Tapi bila saya ikut, saya mau tengok yang saya ikut ni betul ke tidak. Kalau betul, tentu hasil dia ada pada diri saya. Kalau hasil dia tak ada, saya ikut. Mana saya tahulah yang saya ikut tu tak betul. Cuba saya tak ikut. Yang salah tu pun saya tak ikut dengan betul-betul. Tentu saya tak tahu itu salah. Macam usaha jemaah tabligh, saya ikut. Betul-betul saya ikut. Saya jadi ketua lagi pada jemaah tabligh kat Malaysia. Tapi kerana saya ikut betul-betul, saya tahulah dia tak betul. Kalau saya tak ikut dia betul-betul macam Rashidi, saya tak tahu itu betul ke tidak. Dia lah lama je ikut. Dia ikut macam tu. Banyak orang ikut macam tu, kata itu betul. Mana kau tahu itu betul? Kita nak tahu dia betul atau tidak, bila kita kena ikut dulu. Tapi kalau kita ikut betul-betul, kita tak dapat, kita doa pada Allah, nangis, Allah tunjuk kita yang betul. Apa susahnya Allah tunjuk kita yang betul? Macam Yazid, tak ada nak ikut betul-betul, nak ikut je. Maksudnya nak ikut, asal ikut lah, boleh lah. Tak boleh asal ikut boleh. Kita ikut ni, kita buat ni, betul-betul kita mahu dapat maksud dia yang kita mau capai, iaitu kita jadi kekasih Allah. Semayang kita mau khusyuk, kita punya doa mau kabul. Kita mau sampai tahap tu. Buat apa ikut agama, doa pun tak kabul, salat pun tak khusyuk. Untuk apa? Saja je nak tu orang tengok kita ada agama. Tak ada perlu. Kita ni nak dapat agama, bila agama tu dapat faedah dari kita. Melalui mana Allah beritahu, sesungguhnya kamu doa pada aku, salat kan, akan cegah kamu dari mungkar, akan dapatkan kamu apa yang kamu nak. Jadi macam mana kita nak dapat faedah dari agama? Agama tu tak ada. Kalau agama tu betul ada, mesti dapat faedah. Macam kita ada air, bolehlah minum. Betul punya air. Kalau bukan betul, bukan air, air je kita kata. Kita ingat itu air, tapi bukan air. Tak boleh haus hilang. Macam Rashidi sekarang, macam Yazid. Apa faedah ni dapat dengan buat usaha agama? Agama pun tak dapat. Kenapa tak dapat? Tak betul-betul, tak sungguh-sungguh. Dia, apa benda pun Allah SWT tak mahu kerja lebih kurang. Allah mahu sungguh-sungguh. Itu banyak kali saya cakap. Allah tak suka yang main-main. Allah bagi tahu, lupakanlah mereka yang main-main dengan agama. Atau lupakanlah dengan orang yang main-main buat usaha agama. Ya tak? Jadi kalau kamu main-main buat usaha agama, maka Allah lupakanlah kamu. Nak buat apa dengan orang yang main-main? Orang yang main-main buat usaha agama ni, dia tak boleh dapat agama. Macam Samad main-main, nak buat lebih kurang, mana nak dapat? Tapi kerana Allah sayang saya, Allah mahu pembantu, Allah paksa dia nak main-main je. Dia nak dunia, dia bukan nak agama. Jadi kalau kita nak agama dan dunia, dia tak boleh juga. Kita nak agama, dunia nak juga, itu tak boleh. Dia tak ada juga tu. Dia mahu agama, nak Allah. Kita nak buat apa, nak yang lain, bukan boleh buat apa pun. Nak jadi kaya, duit bukan boleh buat apa. Kalau kita kata kita nak Allah dan juga dunia, mana kita fikir Allah berkuasa, dunia pun berkuasa. Tak apa. Tak ada yang berkuasa melainkan Allah. Tiada yang bagi faedah melainkan Allah.
Tiada yang bagi bahaya melainkan Allah. Kalau itu kita betul-betul percaya. Kita tak nak yang lain. Kita takkan nak. Kita nak Allah je. Kita mau Allah sayang kita je. Lain tak ada. Juga pun tak ada. Kita tak hirau semua dengan dunia ni. Dia ada ke tidak. Sebab dia tak ada kuasa. Nak bagi selamat ke, nak bagi sempurna ke kepulauan kita. Bukannya benda dunia tu boleh. Banyak orang yang ada banyak dunia Allah bagi, Allah tunjuk. Dia tak ada kuasa. Dia ada harta benda dunia, tapi apa pun tak boleh buat dengan benda dunia ni. Jalan pun tak boleh, makan pun tak boleh, baring je. Ada juga orang Allah bagi, macam-macam faedah dapat kat dunia. Jadi kepada siapa yang Allah letak faedah, dapatlah dia faedah. Mereka yang Allah tak letakkan faedah, dunia tak boleh bagi faedah. Bagi faedah dan bahaya ni di tangan Allah SWT. Ini kalau kita tak ada, kita nak juga ya. Dunia ni kita nak agama, tapi dunia nak juga. Itu tak boleh. Itu orang syirik. Orang yang akidahnya tak hanya pada tiada Tuhan melainkan Allah tu tak. Ini yang dia orang kata akidah namanya akidah sesat. Kata saya nak Allah dan dunia juga. Ini orang sesat, orang akidah salah. Orang akidah betul, saya tak nak yang lain, Allah saja. Tiada yang lain melainkan Allah. Tiada yang boleh bagi faedah, bahaya. Tiada yang boleh bagi saya syurga, neraka melainkan Allah. Tiada yang buat saya boleh hidup, mati melainkan Allah. Apa saya nak yang lain tak? Yang lain tak ada kuasa. Tak boleh bagi faedah, tak boleh bagi baik. Rashidi tak habis-habis nak yang lain. Agama nak juga. Itu sebab saya buat usaha agama ni. Tapi dunia nak fikir juga. Dari dulu hingga hari ni dia punya fahaman dia tu. Sama dengan Yazid. Tak boleh. Tutup semua dunia. Mau Allah. Maksud hidup kita, manusia ni sepatutnya mau Allah. Mau jadi kekasih Allah. Berdasarkan pada akidah lah. Kenapa Allah turunkan kalimah, ajak manusia, suruh Nabi-Nabi ajak manusia supaya mengucap kalimah, supaya percaya bahawa tidak ada yang berkuasa melainkan Allah, tiada yang beri faedah melainkan Allah, supaya jadikan Allah maksud, jadikan Allah matlamat. Sebab itu ada hadis qudsi, kalau kamu jadikan aku kekasih kamu, matlamat kamu, maksud kamu dapat aku, kata Allah, kamu dapat segalanya. Kamu tak dapat aku, kamu akan hilang segalanya. Jadi keinginan kita nak Allah tu mesti membara. Dan kita punya tanda dia membara, kita ikutlah dengan penuh semangat yang membara. Kita tak tengok kiri kanannya. Sebab kita dah yakin Allah akan pelihara saya. Macam mana Nabi Ibrahim AS, dia dicampak dalam api kan, bila dia ajak Namrud. Padah dia apa? Dia kena masuk api. Dia biasa je, tak ada cakap apa-apa. Kau masukkan aku, kau tengok siapa yang boleh memberi bahaya. Kau ke Allah? Allah SWT kata kami hina karun Namrud buat Ibrahim AS tak mati. Mereka nak matikan dia tak mati. Tak dihina ke? Rancangan mereka, semua rakyat tahu nak matikan dia tak mati. Maknanya kau memang bukan Tuhan lah. Jadi Allah SWT hidupkan dia dalam api tu. Bukan saja hidup, dia makan lagi. Dikatakan daripada puntung-puntung api keluar dahan-dahan anggur. Dia Ibrahim AS, masa saya sangat bahagia, masa dalam api tu lah. Allah perintah pada api, sejuk dan aman. Dia tak bagi sejuk je lah. Ada orang sejuk menggigil lah.
sejuk dan aman untuk Ibrahim alaihissalam. Kalau burung lalu pun hangus. Siapa saja akan kena. Tapi dia tak. Sebab dah diperintah. Jadi bila Namrud tengok macam tu, nampak bodoh lah. Look so stupid. Kamu kata kamu Tuhan dan berkuasa. Ibrahim pun kau tak boleh matikan. Api kau buat. Kemudian kau kuat sangat. Kata Allah, aku bagi nyamuk. Aku nyamuk masuk kau punya hidung. Lepas tu bersarang dekat otak. Nyamuk tu boleh besar pula. Taking space and cause pain. Nyamuk bila masuk itu membesar, dia membuat sakit lah. Sakit yang tak habis-habis. Dan kena buat orang pula pukul kepala dia. Ini kepala bodoh. Mana tiap kali pukul, ini kepala bodoh. Macam mantra. Bodoh punya kepala. Tak? Yang nak dunia ni, semua bodoh. Yang nak Allah tu baru pandai. Yang nak Allah tu baru bijak. Cuba fikir baik-baik. Betul tak cakap? Atau cakap je. Ini bukan betul cakap je nak sedapkan cakap tak. Kita kena nak Allah je. Bukan kita nak Allah dan dunia juga tak. Kita nak Allah je. Jadi kalau kita nak Allah je dan usaha kita nak Allah je, dia akan dapat segalanya. Kita akan risau. Kita tak akan binasa. Macam Ibrahim AS. Allah SWT bagi dia lama umur, panjang. Dapat anak umur tua dah. Rupanya Ibrahim AS sama Sarah pergi ke Mesir. Di Mesir tu ada raja yang zalim. Dia mana-mana perempuan cantik je dia nak bersetubuh dengan perempuan. Jadi bila dia tengok Sarah, Nabi Ibrahim, dia mau kahwin dengan Sarah. Dia mau bersetubuh dengan Sarah. Dia pun, orang pun tak boleh buat apa. Tapi bila dia nak bersetubuh, semua tegang. Nak subuh je tegang. Nak bersetubuh je tegang. Lama dia bilang, ini perempuan luar biasa. Aku lepas. Bagi dia hadiah lagi, emas, perak dan seorang hamba. Namanya Hajar. Ibrahim AS kemudian Allah perintah kahwinin, dapat anak dari Mesir. Jadi Nabi-Nabi ni sisi dia semua cantik. Siapa yang dapat isi tak cantik tu, antara tanda iman kurang kuat lah. Antara syarat nak jadi imam pun ada isteri cantik. Jadi macam Samad, berapa cantik isi. Macam itulah tahap dia. Samad. Jadi Nabi-Nabi isi cantik. Allah bagi kat dia. Rashidi berye nak cantik. Tak apa. Allah tak bagi. Tengok dulu amal. Jadi dengan Sarah, dengan Siti Hajar dapat anak. Oh, sayang dia. Sayang isi dia, sayang anak dia. Allah tak suka. Allah mahu cinta dia je, lain semua tak ada. Untuk dia lah, untuk Nabi Ibrahim ni. Suruh dia tinggalkan anak dan bini ni kan, di padang pasir Mekah, jauh juga daripada Mesir, yang tak ada makanan, tak ada apa. Siti Hajar pun heran, kau nak tinggal kami kat sini je dengan sikit makanan yang kau tinggal ni. Takkan kau nak pergi ni sehari je, makan tahu. Tapi Siti Hajar bila Ibrahim AS kata Allah suruh, dia tenang. Allah akan pelihara. Tapi walaupun cinta bini tu hilang nama kan, tapi cinta anak tak hilang. Takkan Allah suruh cerai anak pula. Anak tak boleh dicerai. Apa Allah suruh? Suruh bunuh dia. Tengok.
Allah berbuat tak baik kan dia? Tak. Allah berbuat baik kan dia supaya hilangkan cinta anak daripada hati dia. Tapi bila Ibrahim AS taat, mana Allah tahu. Bila dia nak sembelih je, Allah buat pisau dia tu tak boleh masuk, tak boleh kat. Dan turun wahyu, kamu sudah menunaikan apa yang Allah perintah. Jadi tujuan Allah SWT sembelih anak dia bukan supaya anak dia disembelih. Nak tengok Ibrahim ni taat atau tidak. Macam Yazid diperintah untuk cerai bini, dia tak mau taat, mau keluar je. Keluar 6 bulan pun tak boleh tinggal, hilang lagi. Sebab perintah itulah yang buat hilang. Jadi sampai sekarang tak nak buat. Tak macam Nabi Ibrahim. Orang kata Nabi Ibrahim ni sangat taat. Betul, sangat taat. Untuk apa Allah bagi perintah tu? Saja je ke? Oh, Ibrahim AS suruh sembelih. Nabi-Nabi lain tak? Tak. Ada sebabnya. Sebabnya cinta anak tu. Jadi Ibrahim AS bila dia taat, dalam hati dia tu tak ada cinta. Allah tak mau cinta lain. Sikit pun tak mau. Mau Allah je. Sebab dia adalah kekasih Allah. Jadi tuan yang mulia, Allah SWT sangat gembira dengan Ibrahim. Saya inginkan kita pun bila baca tahiyat tu, doa untuk Nabi kita, sebagaimana rahmat kepada Ibrahim, bagi berkat kepada Nabi kita, sebagaimana berkat diberi pada Nabi Ibrahim. Mana ada Nabi-Nabi lain. Jadi kita ni millatu Ibrahim, millah, gaya hidup Ibrahim. Ibrahim ini kehidupannya penuh pengorbanan, susah payah. Tak ada, mula dicampak dalam api, disuruh tinggalkan kampung dia, tinggalkan bapa dia, mak dia, semua hilang. Bukan dia tak nak tinggalkan mak dia, bapa dia. Setelah dia dicampak dalam api, Allah perintah dia tinggalkan bandar itu lah. Pergi ke mana? So sembelih anak dia buat. Kemudian disuruh bina Kaabah, Allah hadiahkan dia. Jadi Allah hadiahkan dia anak-anak keturunan dari banyak Nabi-Nabi. Sebab itu salah satunya daripada Ishak datang Yakub, datanglah Bani Israel. Orang Bani Israel yang hari ini kita panggil Yahudi. Itu semua keturunan Nabi Yakub, anak kepada Nabi Ishak, anak kepada Nabi Ibrahim. Semua kerana doa Nabi Ibrahim, keturunan mereka banyak Nabi-Nabi. Dan dipilih Nabi-Nabi dia dari keturunan dia. Sama ada jalur Sarah, banyak jalur Sarah. Tidak jalur Siti Hajar, Nabi Muhammad ni sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu orang-orang Yahudi apabila dia pindah ke Madinah, dia tahu ayah Nabi, tapi dia ingat ini mesti Yahudi ni. Mana boleh orang lain. Jadi di kalangan mereka lah, mereka sangka akan jadi Nabi. Rupanya di kalangan orang Arab yang tak Islam. Kau bayangkan dia, bayangkanlah dia orang Islam, si Arab tu orang kafir. Takkan pula si Arab tu pula jadi Nabi. Tapi Allah duga dia. Sebab dia dah tak betul lah. Selepas Nabi Musa, Nabi Isa, dia dah jadi tak betul. Tak mau mengaku Nabi Isa, jadi kaum yang engkar. Mana nak jadi? Jadi Allah pilih Nabi Muhammad daripada kumpulan orang bukan Islam yang menyembah berhala. Nabi tak sembah berhala lah, dia pelihara. Tapi dia orang tak sangka lah kan, di kalangan yang penyembah berhala ni pula Allah pilih. Tapi Allah pilih. Kamu agak-agak kalau hidup masa tu terima tak Muhammad? Saya pun dia tak boleh terima jadi Nabi. Kita hari ni terima dia sebab kita tahu dia orang betul. Cuba masa belum dia tahu dia betul, biasa je. Jadi sukar sangat bagi Yahudi tu tak menerima dia. Sebab itu hanya sikit je di antara mereka yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi tuan yang berketurunan Nabi Ibrahim ni banyak Nabi-Nabi.
Jadi begitu juga akhir zaman ni, tak ada Nabi dah. Ada naib Nabi. Mesti dipilih dari perketurunan dia juga. Tak boleh keturunan lain. Jadi orang India ada juga yang dari keturunan tu. Tapi banyak tidak kan. Jadi dikira orang Melayu ni dikira keturunan tu. Melayu betul lah, bukan macam Saman. Saman ni India boleh cakap Melayu. Mahdi pun India tu boleh cakap Melayu. Anwar Ibrahim pun India boleh cakap Melayu. Dia bukan Melayu. Melayu ni betul-betul Melayu. Tak tahu bahasa lain. Bapa, datuk, nenek tahu Melayu ni. Atau dialek bahasa Melayu lah. Itu baru Bani Israel. Jadi mereka ni sekarang dah tak ada pure lagi dah. Macam campur. Kahwin dengan Cina, India, Keling. Yang guru kan. Yang tak campur kahwin. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala pilih keturunan dia. Kerana apa? Allah hadiahkan dia dekat dunia ni dengan keturunan yang baik. Dengan kata-kata pujian yang baik daripada kaum yang kemudian kata Allah. Kemudian yang akan datang sebut nama Nabi Ibrahim. Jadi dari anak seorang pengukir bahala. Nabi Ibrahim anak seorang pengukir bahala. Orang kuat raja juga lah. Tapi yang buat bahala lah. Dia berfikir. Ketinggian dia tu kerana dia orang berfikir. Dia mahu Allah. Kerendahan Rashidi ni sebab tak mahu berfikir tentang Allah. Dan Yazid ni tak mahu fikir. Fikir apa masak pagi ni, apa masak tengah hari, apa masak malam, besok nak pergi mana, jalan-jalan nak pergi Melaka, nak hantar ni pergi Melaka. Itu je yang risau. Baju apa nak beli, ini dah lama, makan, minum, itu je. Jadi kalau kita fikir itu je, itu Allah tak suka lah. Allah tak jadikan kita untuk fikir itu je. Allah kata jangan fikir itu, fikir aku je. Aku buat semua jadi mudah betul. Tak boleh, kena fikir juga. Semua orang tak boleh terima. Fikir lain boleh, Allah je tak boleh. Pernah tak kau tanya, Allah buat aku ni untuk apa? Macam Azri. Allah buat dia untuk apa? Untuk menjadi petani ke? Jual tanam cabai. Nak jadi petani maju. Allah buat engkau untuk apa? Mana untuk Allah? Kalau engkau untuk Allah tak jadi macam ni. Cakap dia. Kalau kita tahu Allah jadikan dia untuk kita, kita sungguh-sungguh usaha untuk jadi kekasih. Maksud Allah jadikan kita untuk dia ialah untuk jadi kekasih dia, bukan lawan dia. Kekasih dia maknanya taat dia lah. Kita suka Allah, cinta Allah, taat cakap dia. Jangan cakap saya cinta Allah, apa pun tak mau taat. Itu maknanya tak suka. Kalau bini suruh semua ikut. Pergi kedai pergi. Bawa saya pergi belanja pergi. Semua ikut. Lepas tu yang perintah Allah tak ikut. Maknanya bini cinta Allah tak ada. Nak tahu kita cinta bini ke cinta Allah, tengok. Ikut tak apa bini suruh. Macam Rashidi. Dia tak cinta bini dia, kadang dia lawan dia, bergaduh. Dia cinta siapa pun tak ada. Bini pun tak ada, anak tak ada, diri dia je. Apa diri dia nak, dia ikut. Jadi kita mahu cinta Allah. Tanda cinta Allah kita ikut dia. Sebab kita cinta dia lah. Itu yang Allah mahu. Enak? Apa sebab kita tak mahu ikut cakap dia? Sebab kita tak suka dia, tak cinta dia. Macam Sufyan, dia tak suka Allah, tak cinta Allah, mana nak ikut? Dia tengok mak bapak dia dulu semayang, dia
Cubalah nak sembahyang. Tak mau jadi orang lain daripada macam mak bapak ni. Lepas tu kita suruh dia, bila dia datang buat usaha ni, dia nampak macam betul juga kata Sufian. Tapi suruh banyak-banyak sangat saya tak nak lah. Suruh sikit-sikit boleh lah. Kalau nak sangat keluar 4 bulan korban, tak mau. Itu maknanya dia betul-betul bukan nak Allah. Kita jalan nak Allah ni, mau taat dia. Apa saja. Bila kita taat dia apa saja, apa jadi kekasih dia. Sebab itu dia duga. Kita jadi kekasih Allah macam Ibrahim AS diduga. Semua taat. Macam mana pula tak boleh jadi kekasih Allah? Ada orang jadi kekasih Allah tak taat. Ada. Jadi jalan untuk taat, untuk jadi kekasih Allah adalah taat. Dan Allah beritahu kepada Nabi, inilah jalan kau. Mengajak manusia kepada Allah. Qul hazihi sabili ad'u ila. Katakanlah Muhammad, inilah jalan. Kita kena buat kerja tu jangan cara Muhammad SAW, bukan macam Sufian. Mau dengar bayan aja. Kerja tak mau buat dengan betul. Jadi tak boleh lah. Memang mengajak kepada Allah, tapi cara dia. Cara Muhammad SAW. Repeatedly mentioned. Berulang kali saya cakap. Hari ni kita bukan buat kerja dakwah je. Cara siapa kau buat? Cara ulama tak boleh. Ini cara ulama India. Cara ulama India walaupun baik, tapi Allah tak terima. Yang Allah terima cara Muhammad SAW. Kita tak boleh ikut ulama. Orang cakap kami ikut ulama. Allah suruh. Mana ada ayat? Ayat Quran. Tafsir, berilah kami jalan petunjuk mereka yang diberi nikmat, bukan ulama. Ulama Quraisy itu ambil. Tak, dia adalah jalan Nabi-Nabi. Sebab ada ulama mungkin salah. Tapi Nabi-Nabi ada buat salah juga, tapi ditegur. Ditegur yang dia buat salah. Ulama tak ada ditegur. Kadang dia buat tak salah, betul juga. Buat salah, betul juga. Jadilah taksub jadinya. Jadi yang senang kita ikut Nabi, kerana Nabi ni tak, kalaupun dia salah, Allah beritahu dia salah. Allah beritahu pada Nabi Muhammad SAW, kau tunggu keputusan akan aku beri kepada orang kafir. Jangan kau jadi, dia cakap, jangan kau jadi macam orang tu yang ditelan oleh ikan. Jangan kau jadi macam orang tu. Dia tak cakap lah. Itulah Nabi Yunus. Jangan kau jadi macam Nabi Yunus, lari dari kerja dia. Dan ditelan oleh ikan. Kalau tidaklah kerana rahmat aku, kata Allah, dia takkan selamat. Dan aku buat dia terdampar dalam keadaan yang dihina, rosak, sakit. Kerana fikiran dia yang salah lah. Apa fikiran dia salah? Orang ni semua tak nak aku lari. Dia orang tak nak terima dakwah aku. Lama juga Nabi Yunus buat tu, tak ada satu pun orang pun ikut. Satu orang pun tak ada. Kerana itu dia kena tu. Tapi kata Allah, aku boleh untuk memilih dia, mengampunkan dia, dan menjadikan dia di kalangan mereka yang takwa. Kerana rahmat Allah. Jadi Allah begitu, jangan jadi macam orang tu. Bukan tinggal kerja, tukar tempat kerja sendiri. Macam Azri tinggalkan kita, pergi buat kerja, bukan buat kerja Nabi, buat kerja kebun dunia di baling. Jadi Tuhan yang Allah bagi tahu, itu yang dibuat oleh Nabi Yunus itu tak betul. Dia mau tinggalkan tempat kerja dakwah dia tanpa izin Allah, itu tak boleh. Tanpa perintah Allah. Dimakan, ditelan oleh perut ikan, ditelan oleh ikan,
Berada dalam perut ikan bukan senang kan. Oi, 3 ha. Tapi dialah Allah SWT dia bertobat betul-betul dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Oh, ya betul. Tahap tinggi ni Allah keluarkan dia. Kalau dia tak minta ampun, dah lama dah. Sampai hari kiamat. Jadi apa saja yang Nabi-Nabi yang buat salah, Allah tegur dia. Nabi Muhammad SAW. Bila dia, bukan dia tak nak sangat, dia macam berat lah nak kahwin dengan Siti Zainab tu. Bekas menantu dia. Dia sangka suami Zainab tu anak dia, Zaid. Ya Allah nak tunjuk, kamu boleh kahwin dengan menantu kamu Zainab sebab dia bukan menantu kamu, menantu anak angkat kamu, bukan anak kamu. Tapi pada orang Arab, anak angkat tu anak. Tak ada anak angkat. Jadi Nabi macam usaha supaya dia tak bercerai lah. Ya Allah turun ayat, kamu takut manusia. Tengok, Allah tak takut. Kita tahulah itu salah. Kita salah, mana ada Allah beritahu dalam Quran ada. Mana tu kita bukan Nabi. Nabi buat salah sikit je, Nabi cakap besok aku jawab. Nabi buat tak ada datang. Bila Jibril datang, kenapa tak datang? Kata Nabi, aku bukan boleh datang, kena diperintah oleh Allah baru datang. Orang kafir dah cakap dah, Tuhan Muhammad dah tinggalkan dia. Ya tak? Jadi Nabi-Nabi ni, dia tahu saya itu namanya maksum. Kesalahan dia diketahui dan Allah baiki dia. Allah tegur dia. Kita siapa? Ulama ada. Dah tu kena ikut ulama buat apa? Kita ikut ulama, lima India pula. Adakah kamu selamat dengan ikut ulama India? Dulu beria dia orang kata, Maulana Sa'ad ni. Saya cakap Maulana Sa'ad ni orang politik. Saya cakap, oi dia marah saya. Ajar tabligh ni, jemaah tabligh ajaran sesat. Oi lagilah. Lagi dia orang marah saya. Tak ada orang tabligh suka saya, semua caci saya. Tahu? Tapi bila dah berlaku sekarang bila Maulana Sa'ad mengaku hadraji tu, ada orang dah mula. Dr. Naswar betul. Dan bila sekarang COVID, Nizamuddin pun tutup, Maulana Sa'ad pun tak tahu mana pergi. Ajaran tabligh itu sesat. Namanya tak betul. Kalau betul tak jadi macam ni. Saya dah cakap sesat, bukan sekarang, dulu lagi. Siapa-siapa pun tak nak dengar. Tak apalah, bukan saya nak suruh kamu percaya. Nabi-Nabi kalau yang cakap, tak ada suruh orang percaya. Kau lah kau nak percaya ke tidak. Sekarang dah tadi macam ni, baru percaya. Itu bukan nama percaya. Itu ialah dah nampak berlaku kan. Jadi Nabi orang dekat dengan Allah ni, bila dia cakap, dia bukan cakap biasa je. Dia ada ilham. Macam Hadraji cakap, nanti kamu tua Naswar jadi jawapan untuk Malaysia. Hadraji itu bukan cakap biasa je. Cakap tu ada sebab je. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bagi dekat kekasih dia sometimes faham yang lebih pada orang lain lah. Jadi orang lain ni tak tahu dia ni kasih Allah, tak nak ikut, caci dia. Makin berdosa. Macam semua orang ni lah yang lari dari saya. Macam Zahari semua. Dia orang tak kenal saya siapa. Lepas tu mereka caci semua. Bila cakap saya buat mungkar, itu semua berdosa tu. Saya mana dia buat mungkar. Alat yang saya pakai ni keramah, bukannya mungkar. Jadi bila buat menuduh saya, jadi yang jadi musuh Allah lah. Jadi musuh Allah, jadi orang munafikin. Orang semua ingat kamu orang Islam lagi, tapi kafir. Sebab memusuhi kekasih Allah.
Jadi tuan-tuan bapa sekalian, dia tak ada lawan kekasih Allah. Muttalib pun cakap, Dato' Nasrah dari dulu lagi, siapa lawan dia semua tak jadi. Dulu belum lagi jadi naib Nabi. Dalam persiapan untuk naib Nabi pun dah tak boleh lawan dia. Cuba tengoklah dalam jemaah tabligh yang lawan saya, dari dulu hingga sekarang, siapa yang menjadi? Tak ada menjadi. Bakar Mansur, Ustaz Razak, semua tu lawan saya. Dan kawan-kawan Bakar Mansur banyak lawan saya. Mana jadi dia? Jadi tuan-tuan bapa sekalian, Nabi-Nabi ni kita ikut dia kan. Nabi yang kita ikut Muhammad SAW. Sekarang Nabi tak ada, naib Nabi. Kau tak percaya, tak payah ikut lah. Lepas tu kau tengoklah apa jadi kat kau. Kau tak nak ikut. Kalau kau nak selamat, kau ikut Nabi-Nabi. Dan sekarang Nabi tak ada, Muhammad wakil Nabi Muhammad, naib Nabi. Naib Nabi ni tak diberi wahyu, diberi ilham. Kalau dia bukan naib Nabi, mana nak tafsir Quran tu? Quran tu tak boleh ditafsir kalau orang tak ada ilham. Nabi atau naib Nabi? Nabi diberi wahyu, naib Nabi diberi ilham. Kau ada Quran yang kau tafsir? Cuba baca Quran saya tu. Tak nak. Alah, Dato' Nasrah punya tafsir mesti salah. Kau mana tahu? Kau tahu tak dia tu siapa? Baca tak nak baca. Macam pandai sangat. Yalah. Jadi bukti dia adalah Dato' Nasrah ni ada ilham tafsir Quran, mana boleh dia tafsir kalau ilham tak? Kalau dia diberi ilham, dia tu siapa? Tanya dia. Kalau dia diberi ilham, dia tu siapa? Nasrah aja ke? Nah, dia naib Nabi. Kalau dia naib Nabi, aku kena lawan dia. Oi, lawan dia tak boleh menang. Macam Yazid sekarang. Saya suruh dia, Allah suruh dia, saya sampaikan aja. Cerai bini. Dia lawan saya. Boleh dia menang. The best yang dia buat, diam. Macam bodoh, tak mau ikut. Itulah yang dia pilih sekarang. Dia bukan nak ikut, bodoh. Lawan dia tak mau. Dan dia tahu bila lawan saya akan binasa lagi. Jadi tak nak boleh lawan, buat bodoh. Macam Zahari tu, dia lawan saya. Dia tak setuju, dia lawan saya. Lawan dah, biar aja. Dengan Zahari, dengan kawan dia apa? Aspani dan semua geng-geng dia. Apa jadi dia orang siang? Dia jangan lawan. Diam, bodoh macam Yazid. Tapi untung ke Yazid? Bodoh. Bodoh, dia. Itu lebih bagus lah pada yang lain. Yang tu lawan saya. Lawan Nabi ya. Pasti akan kalah punya. Sebab apa masih kalah? Sebab saya, Allah bersama saya. Jangan tak dengar cakap saya. Saya cakap gas. Hari-hari gas, cuti mati saja. Paling baik gas pagi-pagi. Pergi semua rumah. Ikut cakap saya. Jangan cuba nak lawan. Lawan kamu takkan menang. Nak perang dengan saya, kamu takkan menang. Kamu akan kalah. Sebab itu bila Firaun nak lawan Musa, oi, kata saudara dia, jangan. Kau pasti kalahnya. Tak ada siapa lawan Nabi yang pernah menang. Main Islam. Okey, gas.